Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Happy Keamatan Gawai. Seperti yang Anda tahu sahabat semua, sekarang ini saya on the road. Saya sekarang berada di Kapit Negeri Sarawak untuk bersama-sama merayakan Hari Gawai ya, bersama dengan keluarga istri saya orang Sarawak. Jadi sahabat semua, hari ini saya juga ingin berkongsi tentang kenyataan terkini ya, pemimpin daripada Parti Bersatu ya, Perikatan Nasional ya, daripada Azmin Ali, bahwa mereka mengatakan Tanjung Karang adalah deposit tetap Perikatan Nasional. Menang mudah jika PRK, pilihan raya kecil, diadakan. Itu antara dakwaan pemimpin Bersatu, yaitu Azmin Ali. Sahabat-sahabat semua, kita tahu kenapa Azmin Ali berkata seperti itu. Sebab Parlimen Tanjung Karang ini, ahli parlimennya telah pun memberikan sokongan kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan hari ini ya, hari demi hari mereka menggesa ya, ahli parlimen Tanjung Karang untuk meletak jawatan dan sebagainya. Sedangkan yang memberi kuasa, yang mempunyai kuasa untuk mengarahkan ya ahli parlimen ini mengosongkan kursi adalah keputusan daripada Speaker Dewan Rakyat. Tapi mereka ni seakan-akan begitu terdesak ya, sehingga mahu ya untuk mengadakan pilihan raya kecil di Tanjung Karang ya. Mereka mungkin mengatakan ya, berlaku jika wakilnya Zulkifli Hapi dilucut keahlian karena tidak mengikut arahan parti yang melarang untuk menyokong Anwar Ibrahim. Itu antara kenyataan ya. Jadi kalau kita lihat, seorang pemimpin Bersatu mendakwa Parlimen Tanjung Karang yang sebelum ini kubu kuat UMNO kini dianggap deposit tetap parti itu dan mudah dimenangi jika PRK diadakan bila masa. PRK mungkin berlaku di kawasan Parlimen Utara Selangor itu jika penyandangnya Dr. Zulkifli Hanapi terlucut keahliannya sebagai ahli parlimen sekiranya gagal menjawab surat arahan parti dalam tempoh 2 minggu yang berakhir hari ini. Zulkifli antara 6 ahli parlimen Bersatu yang mengumumkan sokongan kepada pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ya pada 24 Januari, namun menegaskan kekal setia dengan Bersatu. Parti itu telah menyerahkan surat arahan pada 17 Mei lalu untuk mengarahkan mereka tidak menyokong Perdana Menteri. Menurut Ketua Bahagian Bersatu Tanjung Karang, Penaja Nurul Safwan berkata, kemenangan di parlimen itu dianggap jalan mudah berdasarkan jumlah majoriti undi diperoleh PN di 2 dun bawah Parlimen Tanjung Karang, Dun Permatang dan Dun Sungai Borong, yang antaranya lebih 8,000 undi. PN akan pastikan, katanya, kemenangan di Tanjung Karang, tambahan pula 2 dun di bawahnya dimenangi PN, dan kita ada deposit tetap lebih 8,000 undi jika PRK diadakan, kata Adun Permatang itu kepada FMT, yang menjangkakan peralihan sokongan ahli UMNO kepada Perikatan Nasional. Mereka jangka ahli-ahli UMNO akan sokong. Benarkah? Itu satu persoalan sebenarnya yang menarik untuk kita fikir. Yang kita lihat hari ini sebenarnya penyokong-penyokong UMNO itu sudah mulai kembali ya kepada parti yang mereka sokong selama ini, yaitu UMNO. PN akan pada PRU 15 menyaksikan Parlimen Tanjung Karang jatuh ke tangan PN menurut Zulkifli dalam majoriti 2,180 undi. Kekalahan itu mempunyai kaitan dengan pengguguran penyandangnya selama 6 penggal, Nur Omar, dengan pemimpin wanita Habibah Yusuf. PRN Ogos tahun lalu, BN yang masuk di gelanggang pilihan raya bersama Pakatan Harapan hilang penguasaan di Dun Sungai Botong kepada PN yang yang turut ya merampas Dun Permatang daripada PKR. Nurul menewaskan calon PS Jaya Ahmad Sari dengan majoriti 1,728 undi di Permatang, manakala Zamri Zainuddin mengalahkan Kir Ramli dari BN dengan majoriti 6,842 undi di Sungai Borong. Baru dilantik menguasai Bersatu Tanjung Karang Penaja, beliau berkata tugasnya kini untuk memperkasakan semula jentera karena tidak banyak dibuat Zulkifli ketika menarajuinya. Dia terima melompat, katanya, ke sana yang dianggap satu rahmat. Sebelum ini dia sebagai ketua bagian tak buat apa-apa dan kita nak bergerak pun susah, katanya. Jadi yang katanya lagi yang telah memulakan pertemuan dengan cawangan Bersatu.
PAS atau bersatu di Tanjung Karang, itu satu persoalan yang menarik. Nurul berkata Tanjung Karang terbuka dengan segala keputusan pucuk pimpinan PN dalam menentukan calon bagi kawasan itu sekiranya PRK diadakan dalam masa terdekat. Bagaimanapun beliau tidak menolak kemungkinan kepimpinan tertinggi PN akan melihat kursi penyenang sebagai isyarat utama untuk menentukan calon yang sesuai. Kalau kita tengok ini kursi bersatu, tapi kita serah pada kepimpinan katanya. Baru-baru ini Marsidul Ampas Jasin menyuarakan hasrat parti itu untuk mewakili PN jika berlaku PRK di 6 kursi parlimen dan DUN yang disenang oleh Wakil Rakyat Bersatu yang menyokong Anwar. Hebat mereka sahabat semua. Belum ada apa-apa, mereka sudah merancang mahukan jawatan itu dan sebagainya. Adakah yang mereka fokuskan hari ini semata-mata untuk dapatkan jabatan, kuasa dan sebagainya? Mungkin sahabat semua, itu antara fokus yang mahu ya dibuat ataupun diambil oleh PAS dan Bersatu Perikatan Nasional ini. Jadi bagaimana pandangan anda sahabat-sahabat semua? Dan satu lagi perkara yang menarik ya untuk saya kongsikan ya, tahun hadapan DUN Sabah akan dibubarkan ya pada sekitar bulan Oktober-November lah ya. Maksudnya selepas itu pilihan raya negeri ya akan diadakan. Dan antara kenyataan satu penganalisis politik ini yang menarik saya kongsikan bersama dengan anda, yang mengatakan bahwa kerjasama pilihan raya mungkin sebabkan Pakatan Harapan Sabah berpecah. Itu antara kenyataan ya daripada Oi Isun ya. Situasi politik di Sabah sukar dijangka dan sering berubah-ubah. Itu antara kenyataan beliau. Dan komponen Pakatan Harapan Sabah akhirnya mungkin berpecah, berhubung sama ada mau menjalinkan kerjasama dengan Barisan Nasional atau Gabungan Rakyat Sabah untuk ya pilihan raya negeri yang akan datang, kata seorang penganalisis. Lee Kok Tiong dari Universiti Malaysia Sabah berkata ada serpihan dalam PS lebih memilih untuk bekerjasama dengan Bung Mokhtar Radin yang mengetuai BN Sabah selari dengan kerjasama PHS-BN di peringkat persekutuan dalam kerajaan perpaduan. Pada masa yang sama juga ada parti yang melihat GRS yang diterajui Haji G sebagai rakan yang lebih baik kerana kedudukan dan pengaruh tempatan yang lebih kuat di negeri Sabah itu, kata Lee kepada FMT. Perbezaan pemilihan ini boleh membawa ya kepada konflik dalaman dan perpecahan dalam PH di Sabah sekiranya kata sepakat tidak dapat dicapai. Keputusan itu berkemungkinan besar katanya bergantung kepada pengiraan strategik perikatan mana yang menawarkan peluang lebih baik untuk kejayaan pilihan raya dan kestabilan jangka masa panjang kepada kerajaan negeri, katanya. Lee percaya PS akan mendapati GRS sebagai rakan yang lebih menguntungkan dan bekerjasama dengan gabungan parti tempatan itu untuk membantu mereka mendapatkan kemenangan meyakinkan dalam pilihan raya yang akan datang, sekaligus mampu untuk membentuk pentadbiran yang lebih kukuh. GRS menunjukkan kekuatan politik dan pengaruh besar dalam negeri itu. Kerjasama ini juga akan memberi manfaat kepada PS, katanya, untuk mendapatkan asas pengundi yang lebih luas dan memastikan tadbir urus yang baik. Jadi terdiri daripada parti tempatan seperti GRS, Parti Bersatu PBS, Parti Star. GRS mengetuai kerajaan Sabah dengan sokongan PS dan beberapa adun UMNO. PS memberi sokongan kepada JJ untuk mengetahui negeri itu selepas Bung dan Presiden Safi Abdal gagal menyingkirkan beliau sebagai Ketua Menteri pada awal tahun lalu. DAP, PKR Amanah dan UPKO yang membentuk PS Sabah mengulang sokongan kepada JJ sehingga akhir penggal berlaku beliau, dan juga akan menyokong keputusan pentadbiran beliau dalam beberapa perkara ya, termasuk tidak melaksanakan jabatan kuasa kemajuan desa Madani. Jadi antara satu komen yang menarik juga di Sabah ni, kita tahu politiknya begitu sukar ya untuk diterjemah ataupun dibaca. Jadi tiada yang mustahil ya di Sabah ini ya. Mungkin saja UMNO boleh bekerjasama dengan PHS, bersama dengan GRS, mungkin juga Warisan akan bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Itu antara kemungkinan sahabat-sahabat semua. Bagaimanapun, Lee dan Oi Esun dari Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura berkata, dinamik politik Sabah adalah kompleks dan berubah-ubah karena tiada satupun parti membuat keputusan muktamad mengenai rakan kerjasama mereka. Berkata, apabila bercakap mengenai gabungan politik, tiada yang mustahil di Sabah walaupun terdapat persengketaan yang jelas antara gabungan politik ketika ini. Katanya akan terdapat dua set perbincangan antara gabungan dan parti politik bermata sebelum pengagihan kursi untuk pilihan raya negeri dan satu lagi selepas pilihan raya bagi membentuk kerajaan Sabah.
Kerjasama pilihan raya di pilihan raya di Sabah ini tidak semestinya sama seperti gabungan pemerintah. Ya, satu kerjasama pilihan raya bukan hanya bertujuan untuk mengelak pertindihan kursi yang ditandingi. Ia tiada perjanjian rasmi dan parti dalam kerjasama pilihan raya yang sama sering sabotas satu sama lain. Ini antara perkara yang berlaku ya di Sabah. Sebagai contoh, sebuah parti boleh menajah calon bebas untuk memastikan parti rakan yang lain tidak menang. Mereka lebih cenderung mahu pesaing lain menang karena sekiranya parti rakan menang, kursi itu akan menjadi milik mereka dalam pilihan raya yang akan datang. Bagaimanapun, pada malam keputusan pengundian, apabila setiap parti memenangi jumlah kursi tertentu, barulah rundingan untuk gabungan pemerintah bermula, semuanya mengenai diri mereka selepas pilihan raya. Jadi ini antara perkara yang seharusnya ya kita anggap satu politik yang tidak matang ya. Kita mahukan satu politik yang penuh dengan integriti sahabat-sahabat semua. Dan perkara ini tidak lagi harusnya berlaku dalam politik era moden ini. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.